Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Asmaniza binti Abdullah, bernombor matrik 1891009. Hari ini saya akan bentangkan refleksi kendiri latihan mengajar industri. Ya, saya telah diberi peluang untuk mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi di Seksyen 2 iaitu SMK BBB. Okay, adik SMK BBB ni mempunyai dua sesi pengajaran iaitu sesi pagi dan sesi petang. Okay, jadi saya telah diberi tanggungjawab untuk mengajar murid pada sesi pagi iaitu bagi murid tingkatan 4. Okey, garis masa latihan mengajar bermula ada 3 fasa. Okey, bermula pada 17 Februari sehingga 13 Mac 2020 saya mengajar selama 1 bulan di SMK BBB. Kemudian 23 bulan Mac sehingga 15 Mei 2020 saya menjalankan pengajaran secara talian bersama murid-murid saya. Dan masa itulah masa PKP, itu Perintah Kawalan Pergerakan, kerana pada masa itu seluruh dunia dilanda pandemik wabak COVID-19. Jadi pihak sekolah ditutup, jadi semua sekolah ditutup dan pihak sekolah saya telah mengarahkan semua guru untuk mengajar murid secara dalam talian. Jadi saya sebagai guru pelatih di sekolah tersebut, saya juga diminta untuk mengajar secara dalam talian. Dan seterusnya pihak Fakulti Pengajar Pendidikan telah mengeluarkan satu notis kepada semua guru pelatih di UPM supaya menyambung latihan mengajar industri secara dalam talian bermula pada 8 Jun sehingga 9 Ogos 2020. Okay, kemudian saya akan bincangkan mengenai isu yang saya nak kemukakan. Okay, yang pertama dari segi kawalan kelas di SMK BBB. Okay, kawalan kelas, saya ada 2 kelas iaitu kelas 4 amanah dan kelas 4 cekal. Bagi murid kelas 4 amanah ni dia tak ada masalah. Cuma masalah dia kelas 4 cekal kerana 4 cekal ni adalah kelas di tengah-tengah. Jadi murid dia agak nakal sedikit dan ketika saya mengajar ada yang bersembang, ada yang tiba-tiba bangun. Masa mengajar dia tiba-tiba bangun, ada yang suka ganggu mereka sedang belajar, ada yang suka tidur. Jadi apa yang saya buat, yang pertama adalah ni. Saya bawa loceng ni ke kelas. Setiap kali semua kelas dua kelas tu saya akan bawa loceng ni. Setiap kali saya nak mulakan sesi pengajaran ataupun saya nak mulakan aktiviti pengajaran, saya akan bunyikan loceng supaya mereka ni sedar dan supaya mereka tahu saya nak buat aktiviti. Dan kalau ada murid yang suka bersembang, ada murid yang berjalan ketika saya cakap, saya akan bunyikan loceng ni untuk menandakan saya ni sedang beri amaran kepada mereka. Jadi mereka ni dah faham lah kalau saya bawa loceng, kalau saya bunyikan loceng ni apa yang saya nak lakukan. Okay, seterusnya mengenai isu kedua lah pengajaran dalam talian semasa PKP. Okay, tak semua murid saya terlibat dalam pengajaran semasa PKP. Masalah dia kelas 4 cekal. Hanya sebilangan saja. Boleh kira dalam 10 orang macam tu saja yang terlibat daripada 39. Sangat-sangat sedikit. Manakala bagi murid 4 amanah ramailah juga, dalam 20 lebih macam tu mereka terlibat. Jadi setelah saya sidik, ada yang terdapat, setelah saya sidik lah masalah mereka, saya dapati ada yang tak ada internet, ada yang tak ada telefon bimbit, ada yang menggunakan nombor ibu bapa saja dalam kumpulan WhatsApp. Jadi apa yang saya buat, saya cuma beri nota latihan kepada mereka supaya mereka semua ni dapat belajar. Maksudnya saya hanya bagi nota latihan dalam kumpulan WhatsApp. Jadi mereka dapat, sekurang-kurangnya mereka dapat juga maksudnya info mengenai apa yang mereka kena buat. Okey, seterusnya pengalaman saya di SMK BBB selama 1 bulan. Dari segi persediaan dia saya bangun awal lah. Maksudnya bangun awal pergi ke sekolah, buat bahan bantu mengajar, siapkan RPH, seterusnya persediaan untuk masuk ke kelas ganti, bersedia untuk masuk ke kelas dan bersedia untuk masuk ke kelas ganti, sebenarnya kelas relief. Jadi saya siapkan dengan pelbagai aktiviti supaya murid tak bosan. Dan proses PMP pula, pengalaman saya, proses PMP semuanya berjalan dengan lancar. Saya juga dapat terapkan PAP 21 dalam pembelajaran mereka, iaitu yang pertama aktiviti gallery walk, seterusnya aktiviti IT Awanda, ketiga aktiviti perbincangan kumpulan, seterusnya pembentangan kumpulan dan aktiviti lakonan. Saya juga ada terapkan aktiviti didik hibur semasa set emosi. Jadi iaitu aktiviti nyanyian. Jadi kesemua aktiviti yang saya buat tu semua murid dapat terima dengan positif.
Maksudnya murid yang pasif pun, murid yang pasif dan murid yang bermasalah pun rasa seronok untuk belajar. Selain itu, pengalaman di SMK PBB, saya juga turut terlibat dalam mesyuarat di sekolah. Jadi semasa mesyuarat itu saya tahulah apa agenda yang dibincangkan, isu yang diketengahkan, apa yang perlu buat semasa mesyuarat. Jadi sebagai guru pelatih, jadi ini adalah perkara barulah untuk saya dan ini adalah pengalaman bagi saya. Kemudian saya juga turut terlibat dalam seminar pemantapan tata bahasa tingkatan 4. Kemudian saya juga turut terlibat dalam program cabaran debat Zakbar, anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama SMK DBB, dan pada program tersebut saya telah menjadi sukarelawan. Kemudian saya juga turut jadi AJK buku program bagi kursus kepimpinan 3 ATP, di mana saya perlu berkolaborasi bersama guru sesi petang. Jadi secara tidak langsung, selain saya kenal guru sesi pagi, saya juga dapat kenal guru sesi petang. Okey, seterusnya ni adalah gambar aktiviti murid di dalam kelas. Kalau kita dapat lihat, ini adalah gambar perbincangan murid dalam kelas, aktiviti pembentangan, aktiviti gallery work dan aktiviti lakonan. Okay. Semua aktiviti ni dapat diterima oleh murid dan dapat diterima positif oleh murid. Kalau dapat lihat gambar ni, saya gabungkan antara murid yang pasif dengan murid yang aktif di dalam kelas. Sama dengan ni, kalau kita dapat lihat ada gambar budak yang sedang sembunyi di belakang. Jadi murid ni adalah murid yang orang kata tak dengar cakap lah, maksudnya macam suka berhayal lah dalam kelas kalau cikgu ajar macam main-main. Jadi saya akan letak dia dalam kumpulan yang orang kata aktif. Jadi bila dia seorang je sebenarnya murid yang orang kata murid yang bermasalah tu dalam kumpulan ni. Jadi bila dia duduk dalam kumpulan ni, saya dapat lihat dia dapat bekerjasama dengan ahli yang lain. Maksudnya dia akan tanya apa kita nak kena buat. Jadi apa kita nak kena, dia akan bincangkan lah dalam kumpulan tersebut. Jadi kita dapat lihat lah maksudnya prestasi diri dia. Kalau dia duduk dalam kumpulan ni saja, kita akan dapat lihat lah dia asyik bersembang buat tak tahu. Okay. Ini adalah aktiviti lakonan. Okay. Seterusnya adalah aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum ni saya telah sertai Pertubuhan Pengerukat Malaysia, itu PPM. Okey, aktiviti yang saya sempat sertai bersama mereka adalah aktiviti backward working. Seterusnya adalah Kelab Persatuan Bahasa Melayu. Aktiviti co-curriculum juga saya sertai sukan permainan rugby. Dan aktiviti co-curriculum memasukkan pula ini adalah aktiviti sukan tara di sekolah. Okey, kekangan yang saya dapati semasa saya mengajar murid di SMK BBB, pertama adalah dari segi objektif pembelajaran yang tak dapat dicapai sepenuhnya dan terlalu banyak aktiviti. Jadi cadangan saya telah buat kurangkan aktiviti pengajaran. Seterusnya dari segi kekangan waktu mengajar, maksudnya saya pernahlah mengambil waktu cikgu lain untuk mengajar sebab saya tak sedar yang saya dah habis masa. Jadi apa yang saya buat adalah saya setkan jam penggera di telefon bimbit 5 minit sebelum saya tamat pengajaran. Seterusnya kekangan dari segi murid bersembang lah, masalah di kawalan kelas. Jadi saya akan buat rondaan, saya akan selalu tegur mereka. Lepas tu ada juga murid yang pasif. Ramai lah, maksudnya kedua-dua kelas yang saya ajar, kedua-duanya mempunyai murid yang pasif. Jadi saya akan letakkan murid yang pasif ni dalam kumpulan aktif dan saya akan jadikan murid yang pasif ni sebagai ketua kumpulan. Jadi adalah interaksi dia, maksudnya adalah sedikit perubahan dalam diri dia. Daripada dia pasif, dia dapat berkomunikasi dengan ramai orang. Maksudnya dia dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan dia lah. Seterusnya, suka mengingat nama murid itu adalah kelemahan saya sendiri, iaitu saya suka nak ingat nama murid, jadi saya akan sentiasa bawa senarai nama murid ke kelas. Dan sering bertanya lah, awak nama apa lah, macam tu. Seterusnya lah pengajaran dalam talian semasa PKP. Pengalaman saya hanya mengajar menggunakan aplikasi WhatsApp dan aplikasi Teamlink. Okay, saya akan ceritakan aplikasi WhatsApp dulu. Aplikasi WhatsApp ni saya buat dua kumpulan, iaitu dua kelas kumpulan lah, maksudnya kelas 4 cekal dan 4 amanah. Pada mulanya kedua-dua kelas ni memberi respon lah, respon positif. Kemudian mereka dah kurang nak bagi respon, maksudnya bila saya bagi salam pun mereka dah klik-klikkan saya. Okay, jadi ada juga yang dah mula menyatakan mereka ni dah bosan belajar menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi saya cadang untuk buat aktiviti yang macam gunakan aplikasi lain. Jadi saya telah memuat turun aplikasi Teamlink, di mana aplikasi ini seperti macam aplikasi Zoom, cuma beza dia tak boleh share screen ataupun tak boleh kongsi screen dan tak boleh record pengajaran. Dan murid yang terlibat ni hanya murid kelas 4 amanah je, 4 cekal hanya satu orang murid.
Dan saya juga mengajar mereka menggunakan aplikasi Quizzes. Kalau macam saya ada kekangan waktu lah, saya akan bagi nota, saya akan bagi nota dan saya akan bagi kod game quiz kepada mereka. Jadi mereka dapat, jadi mereka belajar sendiri dan mereka menjawab soalan. Jadi secara tidak langsung saya dapat nilai mereka lah. Dan sambungan LMI ni saya kena record video pengajaran. Jadi saya telah memuat turun aplikasi Zoom dan meminta murid-murid saya turut memuat turun aplikasi Zoom lah. Jadi dia punya kelebihan, dia dapat berkongsi skrin bersama mereka dan dapat paparkan alat dan bahan bantu mengajar lain seperti PowerPoint, slide PowerPoint, Powtoon, video, gambar. Jadi mereka ni lebih menarik, mereka ni akan lebih tertarik untuk belajar. Cuma kekurangan dia dari segi masa sebab penggunaan Zoom ni adalah 40 minit saja. Okey, pengalaman saya mengajar secara dalam talian, apa yang saya dapat tahu, saya dapat terokai ilmu IT yang baru seperti penggunaan aplikasi Zoom, penggunaan aplikasi Google Meet, penggunaan aplikasi Teamlink. Sebelum ni saya tak tahu pun aplikasi ni. Jadi bila saya dah mengajar secara dalam talian ni, saya dapat terokai ilmu baru ni. Kemudian saya juga turut terlibat dalam mesyuarat secara dalam talian semasa PKP dengan guru panitia bahasa Melayu. Jadi apa yang kami bincangkan ialah mengenai format SPM tahun hadapan, iaitu tahun 2021. Jadi secara tidak langsung saya sebagai guru pelatih dapat tahulah format SPM tahun hadapan. Kemudian saya juga buat bincang analisis ujian March murid. Jadi secara tidak langsung apabila perbincangan tersebut berlaku, saya sebagai guru pelatih saya dapat tahulah selepas kita buat ujian peperiksaan apa yang kita kena buat dengan markah murid. Jadi secara langsung dapat lihatlah macam mana kita nak analisis markah murid, dan dapat lihatlah macam mana potensi murid sebenarnya. Kemudian kami juga bincangkan mengenai isu semasa, isu COVID-19 dan aktiviti yang kami lakukan bersama murid serta latihan yang kami berikan kepada murid. Itulah aktiviti perbincangan semasa mesyuarat bersama guru panitia bahasa Melayu secara dalam talian. Itulah pengalaman barulah sebagai saya. Selain saya bermesyuarat di sekolah, saya juga bermesyuarat secara dalam talian. Okay. Perkara yang saya peroleh sepanjang LMI di sekolah dan dalam talian, pertama interaksi dan komunikasi antara murid dan guru pembimbing serta pihak pentadbir, di mana interaksi dan komunikasi ini sangat penting kepada kita untuk menyampaikan pengetahuan, untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Seterusnya disiplin dari segi waktu, iaitu saya juga telah maksudnya saya dapat mantapkan diri saya dengan ketetapan waktu lah. Maksudnya kalau pergi sekolah tu sebelum 7.20 tu perlu ada di sekolah. Jadi saya dapatlah mendisiplinkan diri saya untuk sentiasa patuhi masa. Selain itu, perkara yang saya peroleh semasa LMI itu saya dapat lihatlah etika dan profesion perguruan sebenar. Jadi apa yang saya lihat dari aspek pemakaian guru, dari aspek tingkah laku guru. Lepas tu saya dapat lihat dari segi prosedur sekolah lah. Kalau kita nak buat aktiviti apa-apa, dengan siapa kita perlu berjumpa. Lepas tu kita sebagai guru kita perlu ikutlah peraturan sekolah. Kalau sekolah cakap datang sebelum pukul 7.20, kita kena datang sebelum pukul 7.20. Kalau sekolah cakap balik pukul 1.30, kita pun kena balik lah 1.30. Tak boleh lah maksudnya macam kalau sesuka hati. Maksudnya tak boleh buat keputusan sendiri, kita kena berbincang dengan pihak atasan. Seterusnya saya dapat lihatlah macam sebagai guru kita bukan sahaja mengajar, bukan sahaja menjadi suri teladan kepada murid, tapi kita juga perlu terapkan nilai dalam diri kita seperti nilai penyayang, maksud nilai dedikasi, nilai ikhlas dalam menyampaikan ilmu pelajaran kepada murid, nilai amanah, nilai bijaksana. Maksudnya kita perlu bijaksana dalam menyelesaikan diri kita dalam pelbagai situasi dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah dekat sekolah. Sebagai guru lah, kita perlulah ada nilai tersebut. Jadi itulah perkara yang saya peroleh sepanjang LMI dan saya dapat praktikkan kepada diri saya sendiri. Seterusnya cadangan dan penambahbaikan, iaitu yang pertama guru praktikal, itu diri saya sendiri. Itu saya perlu bersedialah, maksudnya saya pun tak bersedia sebenarnya bila nak hadapi COVID tu saya kena buat kelas online. Jadi akan datang insyaAllah saya akan lebih bersedia supaya tak mengganggu emosi saya lah. Dan kemudian perlu memantapkan dari segi ilmu pedagogi saya. Seterusnya pihak sekolah. Kalau pihak sekolah ni cadangan saya adalah satu je. Pihak sekolah perlulah
memberi peluang kepada guru pelatih untuk merasai norma baru di sekolah. Maksudnya beri peluang kepada guru pelatih ni pergi ke sekolah untuk merasai norma baru. Sebab sekolah saya tak benarkan saya dengan rakan-rakan lain pergi balik ke sekolah. Jadi saya harap akan datang kalau pihak sekolah akan menambahbaikkan lagi. Dan dari segi tempat duduk juga saya harapkan pihak sekolah ni susun tempat duduk guru praktikal lebih strategik lah, di mana kalau di sekolah dulu saya terpaksa berkongsi tempat duduk dengan guru sesi petang. Jadi apabila guru sesi petang dah sampai, sebelum kami balik sekolah, tadi tempat duduk tu agak macam tukar sikit lah. Macam kita, kami guru praktikal pagi ni perlu cari tempat lain nak duduk. So macam agak ni masalah sedikit. Seterusnya pihak fakulti pengajar pendidikan, contohnya cadangan saya lah, bila nak keluarkan arahan, perlu keluarkan arahan yang jelas supaya info yang diterima tak berulang-ulang dan tak bertindih. Sebab apa yang kami dapat sebenarnya macam mengelirukan. Ada yang kata ini, ada yang kata itu. Jadi seelok-eloknya kalau nak buat macam nak keluarkan kenyataan, seelok-eloknya buat satu meeting bersama guru-guru praktikal supaya semua orang dapat benda yang sama, maklumat yang sama. Jadi tak bertindih maklumat tu. Okay. Untuk akhiri, saya cuma nak cakap pengajaran secara dalam talian ataupun pengajaran bersama di sekolah, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebagai guru, kita sendiri kena bijak macam mana kita nak atasi masalah tu, dan berdasarkan masalah-masalah yang saya timbulkan tu adalah bermulanya pada diri saya sendiri lah, macam mana saya nak handle, macam mana saya nak atasi masalah tu. InsyaAllah akan datang saya akan memperbaiki diri saya supaya menjadi lebih baik. Okay, saya akhiri, sekian, terima kasih, Assalamualaikum, dan saya minta maaf atas kekurangan saya untuk pembentangan video kali ini.